Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa majid على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat, rakan, hadirin dan hadirat yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya hormati, mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, ridhanya, dan sentiasa berada di dalam kesehatan, sihah wal afiyah, kamalil sihah wal afiyah, sempurna kesehatan yang sempurna dan afiat yang sempurna, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Pada malam ini fokus kita di dalam tajuk makan haram merosak ibadat, dan bersederhanalah di dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu tajuk yang dipilih pada malam ini, yaitu memakan haram ataupun makan haram merosak ibadat dan bersederhana di dalam kehidupan, dalam hidup. Kenapa demikian? Ya, seperti mana yang kita fahami, agama Islam ini adalah agama yang melihat kepada pertengahan ataupun melihat dan juga menganjurkan perkara yang sedang-sedang, pertengahan maksudnya. Sebab itu kita selalu menyebutkan Islam yang wasatiyah, yang moderate, yang pertengahan, yang sedang-sedang, tidak lebih dan tidak pula kurang. Itulah Islam. Sebenarnya kesempurnaan ada pada sederhana. Naam. Betul ataupun tidak? Kalau guru saya selalu sebut macam gini, betul atau betul? Bermakna tidak ada pilihan, yang memang betul. Nah, ya, kerana itu Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah panduan utama, pedoman utama. Al-Quran adalah sumber yang terpercaya, yang tidak mungkin lagi orang boleh bukti yang tidak boleh diterima, tidak. Al-Quranlah bukti yang yang nyata, yang jelas. Naam. Cuma yang jadi masalahnya, dia percaya ataupun tidak Tuhan. Kalau percaya Tuhan, automatically dia mesti mempercayai kalam Tuhan. Maka itulah dia. Naam. Kalau dia tidak percaya pada Tuhan, maka mesti kita menjelaskan dulu, mesti kita memperdebatkan dulu tentang kewujudan Tuhan. Naam. Oleh itu, malam ini kita
menjelaskan bagaimanakah makan haram ini akan memberi efek, impak dan kesan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Dan kenapakah perlu kita itu hidup di dalam sederhana? Kerana subhanallah, di dalam Al-Quran itu ketika menganjurkan kita untuk bersederhana, maka disitulah kesempurnaan akan timbul dan muncul dan akan kita raih. Di manakah itu? Di dalam kesederhanaan. Kenapa demikian? Kerana itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah apa yang dilakukan di dalam sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sederhana. Apakah orang kaya dia itu tidak sederhana? Belum tentu. Kaya, miskin dan sederhana ini adalah perkara yang berbeza. Bila dia kaya, belum tentu dia sederhana. Bila dia kaya, kemungkinan besar dia boleh sederhana. Nah, kekayaan dia digunakan untuk lillahi ta'ala, mencari redha Allah. Bagaimanakah itu? Untuk dia sudah cukup. Untuk keluarganya pun cukup. Untuk orang sekeliling dia cukup. Untuk dia sedekah, untuk dia berkongsi rezeki. Bagaimana dengan orang yang lain sedangkan hartanya masih ada lebih ni? Dia bagi-bagi. Maka ini sederhana. Nah, kenapa rumah dia besar? Oh, jangan tengok begitu. Jangan kita hukum cepat-cepat. Rumah dia besar sebab ramai orang datang ke rumah dia. Dia bagi duit. Dia buat majlis contoh. Jadi itulah dia. Meskipun rumah Rasulullah tidak besar. Sebab apa? Rasulullah menerima tetamu di Masjid Nabawi. Ada satu tiang. Tiang itu dia panggil tiang Al-Wafad, Imadul Wabdi. Tiang di mana Rasulullah menerima para kunjungan daripada luar, daripada rombongan menteri sekian contoh ya. Kan sekarang kan begitu. Kita kalau negara kan protokol dia ada tempat tertentu ketika mana nak pergi berjumpa dengan Presiden Agung, Perdana Menteri, kan begitu. Rasulullah pun ada tempat dia ketika mana menerima kunjungan daripada luar. Di manakah itu? Di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi ada satu tiang. Di situlah dia menerima tetamu. Dan juga ada beberapa tempat di situlah Rasulullah mengajar, di khutbah, berkhutbah di mimbar itu. Berkhutbah di mimbar. Di situ Rasulullah mengajar, para sahabat datang. Dan ada juga para sahabat datang sebab apa? Dia bekerja. Sebab itulah tidak semua sahabat itu mendapatkan hadis yang sama. Jadi kita mesti mempelajari, kita mesti faham begitulah. Kenapa hadis ini berbeza dengan hadis lain? Itu tadi. Namun itu semua sudah lengkap. Jadi sederhana, bagaimanakah kita itu bersederhana dan macam mana kita itu apakah anjurannya daripada agama untuk kita berhati-hati dengan makan haram? Bila haram ini sudah mengalir di dalam tubuh badan kita, maka apa yang kita lakukan itu bersumberkan perkara yang haram. Cuba kita fikir, apakah konsekuensinya dan apakah hasil daripada perkara yang haram? Sudah tentu yang hasilnya haram juga. Oleh itulah kata Imam Haddad, apa kata beliau? Perlu kita untuk menjaga diri. Bagaimana bentuk kita menjaga diri? Menjadi orang yang wara'. Menjadi orang yang wara'. Wa 'alaika bil war'i 'anil muharramati wasyubuhati. Maka jadilah kamu orang yang wara' daripada perkara yang haram dan syubuhat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murid-murid kita hafal, dan kita pun alhamdulillah, hadis ini yang disebutkan di dalam buku Imam Nawawi 40 hadis. Hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu taala. Apakah hadis itu? Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Kalau halal itu jelas sudah.
Dan yang haram pun juga jelas. Maka mudah untuk kita boleh pilih dan boleh kita menghindari. Ambil yang halal, jelas yang halal. Benda yang haram, jelas perkara yang haram, kita boleh hindari. Ada satu perkara yang menyebabkan kita itu menjadi masalah. Mana ni ya? Samar-samar nama dia. Itulah dalam bahasa Arab syubuhat. Nah, kalau syubuhat di dalam masalah akidah, itu mesti dibuang syubhat dalam masalah akidah, keimanan, kepercayaan. Dan hal inilah yang menjadi perbincangan yang panjang dalam masalah akidah. Itu syubhat akidah. Nah, adapun syubhat di dalam masalah ini adalah perkara yang tidak jelas, mana yang halal dan mana yang haram. Nah, mana yang halal, mana yang haram, tak jelas. Maka perkara yang syubhat inilah yang banyak orang yang terjatuh. Sebab dia kata kalau makan babi itu haram, mana boleh tak makan babi. Makan babi tak boleh, haram. Sebab jelas, semua orang Islam tahu, meskipun orang Islam itu bukanlah orang Islam yang praktis agamanya, yang betul-betul yang betul-betul terlatih dengan keislaman dia. Walaupun orang Islam itu bukan orang Islam yang betul-betul mengamalkan Islam, tetap dia mengetahui makan babi itu haram. Dia pun tak makan. Tapi perkara lain, perkara yang maksiat dan haram yang ini dia lakukan. Maka itulah dia. Rasulullah mengatakan halal itu jelas, haram itu jelas, tapi ada perkara yang antara keduanya. Maksudnya tengah-tengah tak jelas mana ni, halal ke haram ni. Syubhat pun mesti kita tinggalkan ketika mana tidak jelas perkara itu. Begitu pula dalam perkara-perkara yang lain. Kalau ada benda yang tak jelas, lebih baik kita tinggalkan. Meskipun menurut akal kita itu adalah betul. Oh betul ni, nanti dulu, tak jelas lagi. Nah, benda yang tak jelas kita tinggalkan. Itulah cara kita ahli sunnah wal jamaah ketika mana ada satu krisis ke, ada suatu isu ke, ada satu permasalahan yang berlaku. Kita jangan sibuk untuk terjun ke dalam permasalahan itu sebelum kita benar-benar memastikannya. Bermakna perkara itu syubhat, hindari dulu. Tengok para habaib kita, para ulama kita, para kiai masyayikh kita, ustaz-ustaz kita yang hebat-hebat, yang berakhlak. Mereka tidak sibuk untuk memasuki ke dalam gerbang syubhat itu. Apa itu syubhat? Perkara yang tidak jelas tadi. Apapun itu. Masalah makanan ke, dalam masalah suatu isu yang berlaku, kontroversi yang berlaku, ada satu krisis yang berlaku. Tidak cepat. Itulah orang mukmin. Santai, dia relax, dia tenang, dia tak gopoh di dalam suatu benda. Itulah dia kita menjadi orang yang wara'. Fa innal wara'a malakuddin. Kerana kewaraan itu adalah asas daripada agama. Agama itu menjadi cantik, agama itu menjadi indah, agama itu menjadi sempurna bila mana dia memiliki kewaraan. Dan wara' itu wallazi 'alaihi al-midaru 'inda al-ulama'il 'amilin. Dan kewaraan itu yang mana menjadi perkara yang sangat diperhatikan oleh ulama yang mengamalkan ilmunya. Maksudnya ulama warasatul anbiya, ulama Ar-Rahman, ulamanya Allah, ulamanya Rasulullah SAW, pewaris Nabi. Mereka jadikan wara' itu adalah asas utama, basic utama, dasar utama, sumber utama agamanya terjaga daripada perkara-perkara yang syubhat, haram dan yang tidak, yang boleh mengganggu dia punya ibadat, yang boleh mengganggu akal fikiran dan hati dan jiwa dia. Jadi wara' ini adalah asas utama kebagusan, keindahan, kecantikan, kebersihan, kesucian agama. Di mana itu? Di wara'. Di mana? Di wara'. Kadang orang ini dia banyak ilmu, tapi terkadang dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka dia kata, oh tak ada hal ni, boleh je, makan je, tak ada hal.
Terkadang orang yang seperti ini, dia orang yang educated, tapi ternyata dia tidak menjaga kewaraan dia, maka dia boleh terjerumus ke dalam perkara yang haram. Bila mana dia terjerumus demikian, maka keluarlah daripada ucapan-ucapan dia yang bercanggah dengan agama, yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya daripada mana? Haram, syubhat. Naam. Jadi wara' ini menjadi pegangan utama. Wara' ini menjadi asas utama. Wara' ini menjadi pedoman, perkara yang terpenting bagi seorang ulama yang menjadi pewaris Nabi. Nah, maksudnya apa? Kita kena ikut mereka lah. Sebab mereka pewaris Nabi. Setelah Rasulullah tidak ada lagi Nabi, maka siapa yang mesti kita kena ikut? Orang yang mendapatkan hidayah daripada Allah. Kenapa demikian? Kerana ulama ini terbahagi kepada dua. Memilih ulama itu penting juga. Jangan kita kata dia ulama, dia pakai serban, dia ubah ini, kemudian kita mesti kena ikut. Tidak juga. Kita pun mesti smart juga. Mesti mencari dulu, mencari tahu, research siapa dia ini, siapa gurunya, di mana dia belajar, tengok dia punya CV dia contohnya, resume dia. Baru kita akan yakin dengan apa yang akan dia sampaikan dengan ilmunya. Sebab itu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Makkah, beliau mengatakan ulama itu ada dua, ada ulama'ur rahman, ada ulama'us syaitan. Ulama'ur rahman, ada ulama'u asy-syaitan. Wal iyadu billah. Afana minallah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Afana bisalamah. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Jadi siapakah dia ulama pewaris Nabi ini? Ulama yang wara'. Ulama yang menjadikan wara' itu adalah sumber utama. Dia boleh menjaga iman dia dan agama dia. Wara', tidak sembarangan. Dan juga dia itu jadikan wara' ini sebagai asas kuatnya dia punya agama dia. Sebab wara'nya dia. Dan pewaris Nabi ini adalah ulama yang memiliki sifat Nabi. Kalau dulu Nabi menjadi orang yang dirujuk, menjadi rujukan manusia dan umat, dengan cukup segala kesempurnaan yang Allah jadikan dia sebagai utusannya, maka orang tidak ada celah untuk tidak mengatakan dia ini bukan rujukan Tuhan dengan bukti-bukti dan hujah yang disampaikan oleh Nabi, kecuali orang yang tidak mendapatkan hidayah. Setelah itu siapakah yang menjadi warisan? Sebab apa kita kata warisan? Kerana setelah Nabi tidak ada lagi Nabi. Nabi yang kita maksud ini Nabi akhir zaman, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tidak ada lagi Nabi ini, maka yang ada siapa? Warisannya. Para sahabatnya, para tabi'in, muridnya sahabat, dan terus sampai kepada ulama yang beramal dengan ilmunya, memiliki akhlaknya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka inilah umat pewaris Nabi. Ulama pewaris Nabi. Mesti begitulah. Kalau ulama yang bukan pewaris Nabi, maka dia mengalihkan pandangan manusia kepada dia, bukan kepada ilmu yang dia sampaikan. Jadi dia nak suruh orang tengok dia ni hebat, dia nak suruh orang tengok dia ini alim. Jadi kepada orang awam, dia sibuk menceritakan tentang perkara yang orang awam tidak boleh fikir, sehingga orang awam kata, oh ini orang ni hebat ni. Ketika mana dia hanya cukup menyebutkan tentang satu mazhab, mazhab Syafi'i, dia sibuk untuk membicara tentang 4 mazhab. Untuk apa tu? Okey. Baik. Kemudian pula dia sibuk mengumpulkan harta dan isteri, wanita, contohnya mencari wanita. Kita tidak melarang dan tidak mengharamkan itu, kerana dalam Islam ini memperbolehkan. Cuma tujuan dia
Dan juga dia kalau boleh nak dapat jabatan dan tertinggi, tujuan apa? Jadi itulah dia ulama-ulama yang mesti kita perhatikan dia punya kewaraan dia. Okey. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bi. Setiap daging yang tumbuh dengan benda yang haram, maka lebih layak bagi dia itu neraka. Fannar aula bi, maka neraka lebih layak untuk dia. Daging yang tumbuh dengan perkara yang haram. Sebab apa demikian? Ialah kalau sudah perkara haram tumbuh dalam badan dia, maka apa yang mengarahkan dia melakukan kepada zahir adalah semuanya perkara-perkara yang mengarahkan kepada perkara yang haram. Sebab apa? Dia punya intinya sudah haram. Jangan-jangan perkara yang kita lakukan ini perkara yang haram atas sebab makanan kita yang haram. Itulah guru kita Al-Allamah Al-Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus hafizahullah wa ra'ahu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan memberikan kesihatan yang sempurna. Beliau sentiasa mengingatkan kita tentang makanan. Kalau dulu kita berada di ma'had, di institusi beliau, di pondok beliau ini, beliau sangat menekankan tentang makanan. Sebab itu kita tidak boleh sembarangan makan, kecuali ada restoran yang sudah ditetapkan oleh beliau sendiri. Nak makan bakso tepi jalan tak boleh. Bakso sedap, ya kan? Tuk 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 diketuk itu kan, tidak diperbolehkan oleh beliau. Bukan beliau nak membebankan dan juga menghadkan kita punya pergerakan, dan juga tidak boleh kita enjoy waktu kita, tak. Ini di dalam pendidikan dan juga didikan bimbingan beliau untuk menjaga kita, untuk membentuk kita menjadi orang yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi al-insan al-kamil. Nah, itulah tujuan kita dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini. Kalau kita sudah menjaga itu semua, maka Allah mengangkat kita menjadi insan al-kamil. Nah, jadi makan itu sangat penting. Oleh kerana itulah ketika mana kita berdoa, macam-macam kita berdoa, 40-50 tahun kalian lebih lama hidup daripada saya, doa kalian masih banyak belum dikabulkan. Apa sebabnya? Kata Rasulullah SAW dalam hadis, ihfadhi at'amataka istajabat da'awatuk, atau kama qala Rasulullah SAW. Jagalah makananmu, dipastikan doamu akan dikabulkan. Boleh jadi kita melakukan perkara yang haram kerana hasil makanan yang haram. Boleh jadi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Apa sebab? Kerana tidak menjaga makanan kita. Bila kita ada banyak duit, kita suka, di situlah kita sibuk. Nafsu kita ini sibuk untuk nak beli macam-macam kita nak makan. Apalagi kalau Ramadan ini, Allah, macam-macam kita nak makan. Belilah di kedai mana-mana, kedai orang yang bukan Muslim, orang yang belum Muslim lah kita kata, akhlaknya begitu. Orang yang kedai orang yang belum Muslim, ya, kita pergi makan, tak kira bangsa. Okey, kita pergi beli, kita tak tengok dulu, oh ini halal tak ni ya? Halal. Beli ya. Tak boleh. Kita orang haram, kita orang haram pula. Astagfirullahaladzim. Kita orang Islam, ada dia punya prinsip dan identiti. Tidak sembarangan kita. Semua benda kita tidak sembarangan. Oh, hebat ya. Begitulah Allah mensucikan seorang hamba. Begitulah senangnya Allah. Begitulah senangnya Rasulullah SAW melihat, sukanya Rasulullah melihat kita, bercahaya wajah Rasulullah. Sebab apa? Berbangga Rasulullah. Oh, ini umat aku ni. Jadi makanan haram ini kalau tumbuh dalam daging kita, maka yang lebih mulia, yang lebih layak untuk kita dapatkan adalah neraka, kata Rasulullah. Sebab apa itu? Kalau sudah tumbuh dengan perkara yang haram, perkara yang kita lakukan pun akan menjadi haram. Orang yang melakukan perkara yang haram berterusan, tidak ada tempat lain, maka dihumbankan diri dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal a'yadu billah. Mudah-mudahan Allah jaga daripada kita.
ketika mana kita sudah senang mewah ini, mudah-mudahan Allah masih lagi mengingatkan kita tentang wara', menjaga makan. Kadang orang ini banyak duit, dia tak lupa dah, dia tak ingat dah. Dia nak beli je sebab dia ada banyak duit kan. Dia boleh macam-macam, dia nak buat apa boleh buat. Dia buat je. Dia tidak akan takut dah dengan orang. Dan dia bercakap pun berbeza dah. Suara dia tu lebih lantang sikit. Kalau orang ada duit ni. Dan ketika itu dia nak apa, buat je. Terkadang ada orang ni dia ada ego dia. Kalau dia tak beli, malu orang tengok. Orang Islam tidak begitu. Kita punya prinsip dan disiplin kita. Naam. Kata Rasulullah lagi, man ittaqa asyubuhati, siapa orang yang takut dan jaga diri dia daripada perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi, maka dia akan terjaga agamanya. Okey. Wa 'irdihi, bukan agamanya saja, kehormatan dia. Maka kehormatan orang Islam berada pada penjagaan dia tentang syubhat. Semakin tinggi penjagaan dia, maksudnya diperhatikan tentang masalah syubhat, semakin tinggi pula kehormatan dia. Oh, ini baru orang yang terhormat. Ya. YB yang berhormat ataupun YT yang terhormat. Bila dijaga makan haram, bila dijaga perkara yang syubhat. Wa man waqa'a fi syubhati, dan apabila ada orang itu terjatuh di dalam masalah syubhat, waqa'a fil haram, dia pasti akan terjatuh dalam perkara yang haram. Pasti tu. Siapa kata ni? Rasulullah. Wa alam, ketahuilah, anna alladhi yatanawalul harama, orang yang mengkonsum benda yang haram dan juga syubhat, perkara yang syubhat, qalla an yuwaffaqa li fi'il amali salih, pasti menjadi sedikit taufik, petunjuk untuk dia melakukan perkara amal soleh. Tengok, dia tidak akan mendapatkan taufik, bukan tidak mendapatkan, sedikit. Bila sedikit ni susah, kita nak selalu bertambah, tapi ni malah sedikit. Akhirnya hilang terus amal saleh. Apa sebab? Makan haram, tumbuh dengan perkara yang haram. Kata Imam Haddad, orang yang selalu ataupun yang konsum makanan yang haram ini, ya, dia sulit untuk mendapatkan taufik. Mungkin dia dapat, tapi tetap juga tidak apa namanya, Allahu Akbar, dia walaupun dapat, ya subhanallah. Tengok kata Imam Haddad, ini orang ulama besar, ulama yang hebat ni. Inilah ulama pewaris Nabi ni. Dia kata meskipun orang itu mendapatkan taufik walaupun dia makan, walaupun dia itu mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perkara yang baik, tapi tetap dia tidak terlepas daripada perkara yang haram. Kalau zahirnya terjaga daripada perkara yang haram, batinnya tidak terlepas. Allahu Akbar. Takutnya, ya. Sangat takut kita. Jangan-jangan kita daripada mereka ini. Wal'iyadu billah. Sebab itu kita mesti perhatikan. Sebab itu dia kata apa? Wa in wuffiqa lahu zahiran, meskipun dia diberikan petunjuk, mendapatkan taufik untuk menjaga dia punya zahir dia dengan melakukan perkara yang amal soleh, dia zahir. Oh, luar biasa, dia jaga zahir dia, akhlaknya masya-Allah, begini-begini. Solat, puasa tak tinggal dan sebagainya. Fala budda, tetap an ya'rida lahu minal afati, datang kepada dia itu daripada perkara-perkara yang buruk, dari al-batinah, batinnya, yang mana ma yufsiduhu alaihi, datang untuk merosakkan kepada dia amal solehnya. Seperti apa? Kal ujub wariyai. Oh, ternyata penyakit-penyakit ini datang daripada perkara yang haram. Naam. Sebab itulah Sayyidina Isa alaihi salam, Sayyidina Isa alaihi salam, ketika mana ada orang datang kepada dia bertanya, wahai utusan Allah, kenapa kamu tidak menjawab kepada orang yang memaki mencaci kamu? Kata Sayyidina Isa, ini bukan aku tak nak mencaci maki,
Bukan aku tak nak membalas. Aku pun ada rasa juga nak balas, sakit hati juga, manusia. Tapi masalahnya ketika mana aku mencari perkataan yang jahat, yang buruk-buruk dalam hati aku, tidak aku jumpa. Tidak terjumpa. Ya, aku tidak mendapatinya untuk aku balas kepada dia. Tak ada. Macam mana aku nak kata kat dia? Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang hatinya bersih ni orang yang menjaga makan. Nah, walaupun dia solat 5 waktu, dia tidak terlepas daripada penyakit hati pula. Allahu Akbar. Maka makan haram mesti dijaga. Nah. فالذي يأكل الحرام وعلى كل حال فالذي يأكل الحرام عمله مردود عليه لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Konklusi dia, kesimpulannya, segala keadaan pun orang yang makan haram, amalannya dia ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah ini bersih, Allah itu suci, Allah itu baik, dan Allah tidak menerima kecuali kebaikan saja, kesucian saja, kebersihan saja. Bagaimana daging yang tumbuh dengan perkara yang haram, yang mana hal itu adalah kotor menurut syariat, kerana syariat kata tak boleh makan ni haram. Maka menurut kita syariat kata, menurut saya ini haram. Siapa itu syariat? Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa demikian? Kerana kita diciptakan di dunia ini untuk diuji. Ada benda yang boleh kita buat, ada benda yang kita tidak boleh buat. Jangankan di dalam itu, di dalam rumah kita sekalipun ada disiplinnya, ada dia punya aturannya. Tidak boleh sembarangan ibu bapa kita meletakkan undang-undang di dalam rumah. Negara kita pun ada undang-undangnya. Kalau lampu merah tidak boleh dilanggar. Kalau tidak, kita mesti kena hukum kanun ke atas kita. Kita akan dikenakan denda. Ya, apalagi dalam masalah agama. Jadi amalan kita tidak terima. Rugilah orang yang hidup 60 tahun, 70 tahun tapi amalan tidak diterima. Apa sebab? Tidak menjaga makan. Oleh kerana itulah Rasulullah selalu menganjurkan kepada kita untuk menjadi orang yang bercucuk tanam, mengembala kambing. Kita tengok benda tu seakan-akan perkara yang rendah di mata masyarakat. Ialah di mata masyarakat. Kalau di mata syariat bagaimana? Memberi keselamatan kepada kita. Orang putih pun suka untuk mengembala kambing. Itu bukan orang Islam. Orang yang belum Islam, dia lebih mengamalkan sunnah. Bukan bermakna hebat, tidak. Kita ini, kalau ada rezeki, maka belilah sebidang tanah walaupun kecil, okey, untuk bercucuk tanam supaya hasil tanaman, hasil makanan kita itu dengan tangan kita sendiri. Al-Imam Nawawi duduk di bandar, pergi mengaji, belajar, tidak makan kecuali makanan yang dihantarkan oleh orang tuanya daripada hasil tanaman orang tua dia. Bagaimana tidak boleh menjadi ulama besar? Luar biasa. Maka itulah hasil makanan yang halal. Begitu pula guru kita Al-Habib Saleh tidak makan kecuali makanan yang dihidangkan oleh orang tuanya, dan orang tuanya pun adalah orang yang warak. Al-Habib Ahmad, ayahnya, luar biasa cerita yang sering kita ceritakan kepada antum semua. Begitulah hasilnya Habib Saleh. Sebab orang tuanya orang yang warak, maka tumbuhlah anak-anak yang saleh. وبيان ذلك أن الأعمال لا يتصور فعلها إلا بحركات الجوارح وحركات الجوارح لا تستطاع إلا بالقوة المكتسبة من الغذاء. فإذا كان الغذاء خبيثا كانت القوة والحركات المتولدة منه خبيثة. Maka penjelasan ini bahawasanya amal-amal kita tidak boleh dibayangkan perbuatan amal kita tadi itu
kecuali dengan harakat jawarih, dengan pergerakan anggota badan kita. Maksudnya kita kena tahu kita melakukan suatu amal. Macam mana kita nak tahu? Bila mana dia beramal lah, dia tunjuk dengan harakat zahir dia ni, anggota badan ni, betul? Dan perbuatan pergerakan zahir kita ini tidak mampu untuk kita bergerak kecuali mesti kena ada kekuatan yang dihasilkan daripada protein, daripada makanan, daripada karbohidrat untuk dapat energi dan sebagainya, ya kan, daripada makanan, daripada hasil makan. Bila kita makan, kita ada kekuatan energi. Bila kita ada kekuatan dan energi itu, maka kita ada kemampuan untuk bergerak zahir kita ini, ya, kita punya anggota badan kita ni. Cuma yang jadi masalahnya apabila makanan itu khabithan, buruk. Maksud buruk ini adalah perkara yang haram. Maka kekuatan dan juga pergerakan kita ini terlahir daripada hasil makanan yang buruk pula. Maksudnya begini, makanan yang baik menghasilkan kekuatan yang baik, yang sihat. Bila mana kita ada kekuatan yang sihat, maka kita mampu melakukan pergerakan yang sihat, yang baik, yang soleh. Bila mana kita melakukan perkara-perkara yang baik dan soleh, maka itulah dipanggil sebagai al-amalu soleh. Jadi kalau kita ini suka mencuit orang, mengganggu orang, luar cerita kalau bergurau, ya, maksudnya mengganggu kita, ceritanya mengganggu orang lah, buat benda yang jahat lah, benda yang buruk. Ya, kalau kita suka bergosip, menimbulkan fitnah, suka mengadu domba, okey, suka untuk apa lagi tu, mengatakan ustaz ini tidak bagus, ustaz ini tidak, ustaz ini bagus, dan dia itu apa namanya, entah apa-apa, menimbulkan fitnah. Kemudian apa lagi? Oh, dia ni suka apa? Melakukan perkara yang tidak baik dalam masyarakat. Kita menceritakan keburukan dia kepada orang banyak, orang ramai. Kita lupa dengan kecacatan dan kekurangan kita. Apa lagi? Kita suka memberi rasuah, menerima rasuah. Kita suka mencaci maki orang dengan mulut, dengan tangan, dengan kita menggunakan telefon, kita jawab mesej, kita komen dan sebagainya. Apa lagi? Banyak benda-benda yang buruk yang kita lakukan secara zahir ini, semuanya hasil daripada makanan yang tidak bersih. Menipu, sumpah palsu bulan Ramadan ini, berdusta, adu domba, apa lagi? Okey. Ini semua hasil daripada perkara yang haram. Maka hati-hatilah bila mana beli makanan. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, seorang sahabat juga, radhiyallahu anhuma, law sallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yataqabbalillahu dhalika minkum illa biwar'in hajizin. Meskipun engkau salat sehingga engkau menjadi bengkok seperti seperti panah busur, maksudnya banyak sangat solat sehingga badan kita itu jadi bongkok, jadi ialah kan orang banyak solat. Meskipun kita banyak solat sehingga bengkok badan kita, meskipun kita berpuasa sehingga kita menjadi orang yang kurus kering seperti benang yang lurus, kurus kering maksudnya, tetap Allah tidak menerima kita dan amalan kita, apapun yang kita lakukan tadi itu, kecuali untuk syarat penerimaan di sisi Allah adalah wara' yang memelihara kita. Diriwayatkan secara marfu', ini istilah hadis ya, kepada Rasulullah SAW, man ishtara thawban bi'asharati darahim, siapa orang yang membeli baju dengan seharga 10 dirham, wa fiha, dan di dalam 10 dirham itu dirhamun min haramin, ada satu dirham saja yang haram, lam yataqabbalillahu lahu salatan ma dama alaihi syai'un minhu. Allah tidak pernah dan Allah tidak akan menerima salat dia dan apapun yang dilakukan dengan baju dia tadi itu selama dirham yang haram itu masih ada dalam baju dia.
Nah, macam mana kita nak hilangkan dirham dengan baju, sedangkan dirham itulah kita guna untuk membeli, maka baju itu tidak boleh dipakai untuk buat ibadah. Nah, segitunya syariat melihat, segitunya syariat melihat. Nah, wa idza kana hadha hukm ath-thawbi alladhi 'ushru thamanihi min haramin fa kaifa yakunu al-halu law kana kulluhu kadzalika. Ini hukum untuk 1/10 daripada harga baju yang kita beli, ya kan? 10 dirham kita beli, satu saja yang menjadi haram, Allah tidak menerima. Bagaimana kalau seluruhnya haram? Lebih lagi, mungkin Allah tidak menoleh pun kepada dia punya amalan dia. Naam. Wa idza kana hadha fil malbus alladhi huwa ala zahir al-jasadi fama dhannu bihi fil ghidha'i alladhi yatakhallalu al-'uruqa wal awsala wa yasri fi sa'iril badan. Ini gambaran pakaian yang dipakai untuk di luaran. Baju ni boleh kita buang. Bagaimana dengan makanan yang sudah mengalir di dalam kita punya urat-urat nadi kita, di dalam daging kita tumbuh dengan perkara yang haram, mengalir di seluruh badan kita perkara yang haram. Itu macam mana lagi? Macam mana lagi tu? Maka perlulah kita untuk menjaga perkara yang haram ini dengan kita menjaga kesederhanaan. Di dalam kesederhanaan inilah kita akan menemukan kesempurnaan. Ya, bila mana kita bersederhana, segalanya menjadi sempurna. Segalanya akan menjadi baik. Ya, kita tidak melebihi, tidak kurang. Makan contoh. Kita makan apa yang ada ini dan tidak sampai betul-betul kenyang. Itulah kata Rasulullah. Ya, kalau lapar makan, tapi makan berhenti sebelum kenyang. Itulah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedang. Bila mana sedang, apa yang akan kita lakukan daripada pekerjaan kita itu pun masih memiliki kemampuan dan kekuatan. Cuba kita berlebihan, nescaya akan jadi malas kita. Bila malas, kita akan meninggalkan semua kita punya kerja. Apakah kesempurnaan di situ? Kerja kita seharusnya siap tadi, ternyata kita perlu tunda. Sebab apa? Kita tertidur, malas dan sebagainya. Itu baru gambaran makanan tu. Bagaimana dengan kehidupan yang seluruhnya? Sederhana. Berkawan pun sederhana, bercakap pun sederhana. Apa lagi? Semualah sederhana. Berinteraksi, bersosial sederhana. Salat, beribadat pun sederhana. Jangan kita pukul habis. Letih kita. Bila kita pukul habis satu malam, habis 11 bulan yang lain kita tidak bangun malam. Sebab itu disiplin. Macam dalam pertemuan yang telah lalu, kita ada jadual dia. Sikit. Dah kita terbiasa itu, kita tambahlah satu tambah satu. Kan begitu? Maka jadilah orang mukmin yang cerdas di dalam ibadat dia dan menjaga segala perkara yang boleh mengarahkan dia kepada perkara-perkara yang haram. Apakah menjaga itu? Menjaga kewaraan kita dan bersederhanalah kita di dalam hidup. Ikutilah Rasulullah. Walaupun kita kaya raya, sederhana dengan hidup kita. Banyak saya tengok orang kaya raya yang sederhana, banyak. Dan orangnya santai juga. Banyak. Jadi kita juga mampu. Itulah Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita menjadikan dia sebagai pedoman dan juga pegangan, nescaya kita akan mendapatkan keselamatan yang luar biasa. Dan kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Maka demikian yang boleh kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini diberikan manfaat dan juga ilmu yang bermanfaat, ilmu yang hidup dalam kehidupan kita, dan juga mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita sebelum ini dan juga hari ini dan sekarang, sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ini benar-benar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amalan kita selama 15-16 hari ini diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita masih lagi dalam fasa maghfirah di pertengahan 10 pertengahan ini daripada Ramadan, di mana Allah membuka pintu rahmat, pintu maghfirah. Maka mintalah sebanyak-banyaknya agar supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sebelum kita tutup, kita membaca zikir daripada zikir-zikir Ramadan untuk mengisi malam-malam kita daripada bulan Ramadan ini dengan perkara yang boleh menghidupkan spiritual kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bagi yang hadir dan perhatiannya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada besok malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Sama-sama, sama-sama.